Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Yang dihormati Saudara Effendi selaku moderator, pihak penganjur Majlis Ilmu Lokal Ihsan, semua warga kerjanya, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran, pencinta sunnah, pencinta hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 2 hari bulan Oktober 2025 bersama dengan 10 Rabiul Tsani 1447, kita teruskan pengajian kita dalam kitab yang kecil ini, nama dia Rukun Iman. Rukun Iman. Jadi alhamdulillah, ini adalah merupakan siri yang terakhir dalam risalah kita ini, insya-Allah. Iaitulah siri yang ke-29 hari. 29 maknanya tamat. Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, akhirah hidup kami dengan husnul khatimah. Sebagaimana engkau akhiri pengajian kita ini dengan dengan khatimah yang baik, dan engkau akhirlah hidup kami juga dengan bi khatimatis sa'adah fid dunya wa fil akhirah ya rabbal alamin. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, hari ini kita akhiri pembincangan kita tentang qada dengan qadar. Dan pada hari ini juga satu berita yang menggemparkan para pencinta Islam, pencinta kedamaian, pencinta ketenangan, apabila sahabat-sahabat kita ataupun orang-orang yang bersimpati dengan umat Islam di Gaza yang dikepung, kapal-kapal mereka telah diserang. Sudah ramai di kalangan para sukarelawan yang telah diculik. Kita berdoa kepada Allah SWT dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya maha tinggi, supaya Allah selamatkan mereka. Allah lepaskan mereka daripada tawanan, culikan puak-puak penzalim, penjahat. Dan mintalah Allah Ta'ala buka lorong biar sampailah bantuan itu kepada saudara-saudara kita yang kelaparan, yang kesakitan, yang menunggu bantuan di bumi Gaza. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, sambungan kita dalam siri ini di muka surat 171. Muka surat 171 di bawah tajuk Ittikhazul Asbab la yunafi at-tawakkal. Mengambil sebab tidak menafikan tawakal. Maknanya kita, walaupun kita sudah yakin, kita sudah belajar dengan qada dengan qadar, dengan takdir Allah Azza wa Jalla, kita sudah belajar dengan takdir Allah, tetapi kita tak boleh serah pada takdir semata-mata. Sebagian dalam hadis yang lepas. Ingat dalam hadis yang lepas, tengok di muka surat 169, ketika Nabi ditanya tentang qadar, jadi Nabi kata takdir Allah Ta'ala telah tetap. Nak ke tak nak, iradah kauniyah akan berlaku. Kita tak boleh nak lari, tak boleh nak nafikan, tak boleh nak ketepikan. Dan ketetapan di hujung perjalanan manusia juga tetap. Ada orang ini dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan sa'adah, mati dalam keadaan baik dan akan dibawa ke syurga nanti. Ada orang yang sebaliknya. Jadi sahabat tanya, bagaimana kita menunggu jatah takdir? Nabi kata, la i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Nabi SAW menegaskan bahawa tidak boleh menunggu takdir semata-mata. Setiap orang akan dipermudahkan jalannya mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah. Tuhan nak uji apa kita,
Tuhan nak bagi yang baik, maka dia bukanya jalan yang baik. Bila orang tu ditakdirkan jalan tak baik, maka mereka juga akan menerima jalan yang tidak baik. Wal'iyazubillah. Namun begitu, kita tidak tahu. Kita tak tahu apa yang Tuhan tulis kepada kita. Jadi bagaimana kita nak apa ni, nak berhujah dengan takdir semata-mata, tak apalah kita tunggu takdir Allah semata. Kita kata tidak mungkin begitu. Kita kena usaha, kena cari jalan yang boleh menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Baik, kita tengok kitab, kemudian sedikit penjelasan. Mengambil muka surat 171. Bagi jemaah yang ada kitab, muka surat 171. 171. Perkara yang menimpa seorang hamba ada dua keadaan. Ingat. Iradah dulu kita belajar iradah kauniyah, iradah syariah. Perkara yang telah berlaku kepada seorang manusia juga ada dua keadaan, dua dimensi. Perkara yang ia mempunyai jalan untuk melepaskannya, maka janganlah lemah daripada berusaha untuk mengelaknya. Satu. Maknanya, yang pertama ni, kita ada pilihan. Kita ada pilihan. Jalan ni selamat. Jalan ni tak selamat. Kita kata contohnya, jalan ni kalau kita pergi, insya Allah selamat. Dengan jalannya, dengan permukaan jalan cantik. Tapi kalau jalan ni berliku, gelap, banyak lubang, banyak dia punya apa ni, hayawan ganas. Jadi itu dia panggil, kita pilih jalan mana. Nak yang selamat, nak yang tak selamat. Maka selagi ada langkah keselamatan, wajib kita kena ambil yang selamat. Tidak boleh ambil yang tak selamat. Jadi kita kena usaha. Usaha macam mana pun biar selamat. Setelah usaha tak jadi juga. Ketika itulah baru kita kata itulah takdir Allah. Yang kita tahu sekarang, zahara asarut takdir, telah terzahir kesan takdir Allah Ta'ala kepada kita, bahawa kita terpaksa melalui ujian yang Allah Ta'ala uji ini. Ini baru kita tahu, ada ujian di sini. Baiklah. Dan perkara yang tidak ada cara untuk melepaskannya, janganlah kita keluh kesah menghadapinya. Jadi cara yang kedua, kita langsung tak ada peluang untuk membebaskan, melepaskan diri. Kita pun dah usaha dah, tapi tak jadi juga. Maka ketika itu kita kena kembali kepada takdir, sabar, redha, dan berusaha untuk melepaskannya. Maknanya yang pertama tadi, usaha supaya tak kena. Tapi kalau dah kena, macam nak buat? Sebab itulah Ana bila baca buku ni, kitab ni tadi, saya duduk terfikir dengan sahabat-sahabat kita ni. Sahabat-sahabat sumut ni. Adakah mereka telah milih jalan berisiko? Kita mengatakan kita yang duduk jauh ni tak salah komen banyak. Orang yang pergi adalah dia punya perkiraan untung rugi dan sebagainya untuk maslahah umat Islam di sana. Bila kita bercakap tentang maqasidus syara', maka di sana kita kena imbang di antara maslahah mafsadah. Sebab itulah dalam maqasid itu ada maqasid mu'tabarah yang diistiqra' daripada dalil yang qat'i, maka dia juga menjadi satu benda yang qat'i yang diputuskan. Ada benda yang kita kata benda ijtihadi, benda yang tidak qat'i, zanni, dan ada benda yang tidak dipakai kira, dipanggil wahmi. Jadi itulah perkiraan para ulama. Jadi kita tak boleh nak kata, sebab saya tengok satu daripada ucapan sahabat kita di atas buk tu, dia kata salah seorang peserta sumuk ni seorang pencinta anjing. Orang putih, tak ingat negara mana. Dia kata pencinta anjing dia tu. Dia jaga anjing, bagi makan anjing makanan yang berlazat, bersedak-sedak dia bagi. Tiba-tiba bila dia tengok dalam berita sahabat orang pada manusia di Gaza yang dikepung oleh puak-puak Israel, alaihim la'inullah, ini tak ada makanan, tak ada apa. Akhirnya dia tinggalkan anjing, dia turun pergi naik kapal bawa makanan untuk bawa pada manusia. Kita nak kata apa orang macam ni? Hanya gitu doang. Yang Muslim, Allah Ta'ala selamatkan mereka. Yang tak Muslim pun selamat. Dan Muslim ada pahala dia. Yang tak Muslim, pahala besar. Mereka ikut sumuk ni, di antara yang kita usahakan, yang kita minta dengan Allah SWT, minta Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka.
minta Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka, itulah yang besar hasil daripada kerja kebajikan yang dia buat ni, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian. Allah SWT mengetahui setiap bala bencana sebelum kejadiannya. Nah, kita dah baca banyak kali dah dalam bab ini. 50,000 tahun sebelum Allah Ta'ala jadikan langit dengan bumi, sudah siap dia punya blueprint, siap dia punya plan besar, dia sudah ada. Ilmu Allah tentangnya bukan bermakna Allah yang menimpakan bencana ke atasnya, tetapi bencana itu terjadi menurut sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya bencana. Jadi bencana itu terjadi mengikut sebab-sebab yang terjadi bencana. Contohlah kita kata mak rempit. Mak rempit, dia merempit. Dan dia tahu dah risiko besar bila dia congek motor, daripada 2 tayar jadi 1 tayar, lari pula duk melentang atas motor ni, sekali dia lipat motor tu jatuh, patah 4, patah 10 boleh jadi. Jadi dia yang cari bala tu sendiri. Jadi ada orang lain dia tak cari, dia disiplin, berjalan taat sungguh-sungguh taat dia. Lebih pada orang Jepun taat kepada traffic light lagi contohnya. Jadi tiba-tiba dia dilanggar. Seperti apa yang berlaku kepada sehari dua ni orang sibuk tentang pemandu lori tu. Dia pergi langgar kereta kawan tu sampai mati anak dia. Bila anak dia terlambung, orang marah pula sebab tak pakai kerusi baby. Itu semua tu bukan dengan kehendak dia. Selama ni dia tak pakai kerusi-kerusi pun. Budak tu terlambung bukan sebab kerusi, sebab kamu yang lantak daripada belakang. Kalau ada kerusi pun berat juga kena. Jadi kita kata jadi ada yang perkara yang bencana yang kita boleh elak, ada bencana di luar kemampuan kita, ada bencana sebab dia kita pun tak tahu. Sebab dianya terjadi dengan sebab kecuaian orang lain ataupun kecuaian kita sendiri. Kita tengok. Jadi terjadi bencana, sekiranya bencana terjadi dengan sebab kecuaian seseorang mengambil alat atau cara yang boleh menyelamatkan daripada terkena bencana. Jadi contohlah kita kata apa sajalah, jangan makan benda-benda yang beracun, jangan makan benda-benda yang tidak baik, yang tidak elok, ataupun dalam perjalanan kita ni kita ambil langkah berjaga-jaga yang baik. Sedangkan agama menyuruhnya menggunakannya, mana bukan menyalahi agama, maka kecelakaan itu terletak di atas dirinya sendiri kerana tidak menjaga dirinya dan tidak mencari usaha-usaha yang boleh menyelamatkannya. Ini kita kena usaha. Langkah-langkah keselamatan. Kita kadang-kadang bila naik kapal terbang, setiap kali naik je, pramugara ni duk ajar. Pakai pelampung, pakai tiup bisir dan sebagainya. Kadang-kadang kita kata, buat apa? Setiap kali naik. Kita ni naik 2 kali seminggu contohnya. Naik. Macam serabut dah tengok. Kita jangan kata itu kadang-kadang kita itu kalau duk tengok hari-hari itu pun kalau betul-betul berlaku na'uzubillah wal'iyazbillah, kita belum tentu lagi pandai tak pandai pakai itu. Jadi yang penting usaha-usaha itu sudah ada. Walaupun kapal terbang jatuh tak ada orang hidup, tapi ada juga baru ni hidup. Baru ni di India kapal. Ada orang boleh hidup. Nak kata apa? Allahu a'lam. Yang penting usahalah, carilah langkah keselamatan yang kita boleh selamatkan kita, insya-Allah. Sebaliknya apabila dia tidak mempunyai kemampuan untuk menolak bencana tersebut, maka dia diberi keuzuran. Maka benda yang di luar kemampuan kita, macam ramai orang hari sekarang ni, sakit tiba-tiba je. Dia pun tak tahu. Tiba-tiba sakit. Tiba-tiba kena stroke. Kenapa? Tanya darah tinggi ada? Taklah ada, tapi taklah tinggi sangat. Semalam makan kambing banyak ke? Tak ada. Jadi, ialah ada setengah orang tu bersebab dah. Sebab makan kambing ke, sebab makan durian banyak ke, kencing naik, manis dia naik tinggi sangat sampai. Jadi ada orang yang nak cari sebab tak jumpa. Tak jumpa cari sebab. Tapi dia kena ujian, kena bala. Maka kita kata itu adalah satu benda yang diberi keuzuran. Jadi kita usaha tu kena ada, tak boleh tak usaha. Maka di sini kata ulama, mengambil sebab tidak menafikan qadar dan tawakal. Macam orang demam. Bila demam, kita jumpa doktor. Adakah jumpa doktor itu dianggap tidak tawakal? Tak. Pergi jumpa doktor telah tawakal. Sebab kita jumpa doktor, doktor bagi ubat. Kita tahu, kita boleh beli ubat, tapi tak boleh beli sembuh. Kata di ahli-ahli pepikir,
Dia kata orang kita mampu membeli ubat. Orang kaya dia beli ubat yang paling baik. Dia boleh pilih doktor yang paling handal dalam dunia ni. Namun dia tak boleh beli sembuh. Ingat boleh. Dia boleh beli ubat, tetapi dia tak boleh beli kesembuhan. Ubat boleh beli, sembuh belum tentu. Ubat boleh beli, sembuh tak tahu lagi. Sebab yang beri sembuh itu Asy-Syafi huwallah. Asy-Syafi huwallah. Jadi bila kata Syafi huwallah, Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Jadi kita tunggulah. Kita usahalah supaya uh, apa ni, kita tahu dah Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Tapi usaha kena ada. Sebab itulah kita boleh beli ubat, tapi tak boleh beli sembuh. Orang boleh beli bunga yang cantik, minyak atar wangi yang berbau semerbak kata orang. Tetapi belum dia tak boleh beli kebahagiaan. Kebahagiaan tak boleh beli. Ada orang bahagia ya, walaupun dia duduk atas bangsa, duduk atas rumah, duduk dalam pondok kecil, dah. Tapi dia happy, dia bahagia. Ada orang duduk dalam rumah banglo besar, tapi sunyi sepi, nak tidur kena telan ubat tidur. Tak kata apa. Jadi itu dia panggil, kita pun tidak tahu di mana keadaan. Baiklah. Allahu Akbar. Jadi mengambil asbab tidak menafikan takdir. Pergilah berubat. Ada setengah orang ni tak nak berubat, dia kata dia tawakal. Dia tawakal, dia tak nak pergi jumpa doktor. Sambil-sambil tawakal, dia ambil ubat juga. Ambil ramuan, suplemen, apa-apa orang duk jual. Nah, ambil akar kayu tu, akar kayu ni. Sekali-sekali dia punya barah, dia punya kanser dah tahap 4. Pergi hospital, doktor kata dah kena buang dah. Nak kata apa? Jadi kita kena usaha. Usaha mengikut cara-cara dia yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak suruh cari cara yang pelik. Kita cari cara yang diizinkan oleh syarak. Maka kita usahakan. Alhamdulillah. Baiklah. Namun apabila sesuatu ketentuan telah terjadi, jadi kita boleh ambil sebab sebelum terjadi. Ambil ubat, ambil langkah tu, ambil ni macam-macam dah. Ambil dia punya langkah keselamatan sebelum terjadi. Namun apabila sesuatu ketentuan telah terjadi, macam mana nak buat pula? Maka wajiblah redha dan menyerah kepada ketentuan tersebut serta kembali kepada pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, apa yang ditentukan ketentuan Allah dan setiap ditentukan pasti akan terjadi. La taqulu law anni fa'altu kadza wa kadza fa inna law taftahtu amal syaitan walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Mana takdir Allah Taala. Apa yang dia buat akan terjadi. Jadi kita kena balik kepada takdir. Ketika itu insya-Allah hati kita rasa tenang. Hati kita rasa tenang. Masya-Allah tabarakallah. Adapun sebelum berlakunya sesuatu ketentuan, maka setiap mukallaf hendaklah mengambil langkah-langkah yang diizinkan dan menolak qadar dengan qadar. Maknanya kita tahu takdir Tuhan tulis macam mana pada kita. Jadi kita mencari takdir yang lebih baik. Ini insya-Allah ini langkah keselamatan kata orang. Sebab itulah hari ni macam-macam orang ambil langkah keselamatan dah. Takut masa depan gelap, bawa takaful, insurans, macam-macam dia beli. Sayang ke bini sampai 2 juta dia punya hibah. Itu semua masa depan yang kita tahu. Jadi bila dia mati, bini dapat 2 juta, boleh suami baru entah ke mana, RM2 pun tak masuk dalam tabung masjid untuk si suami yang korban untuk dia. Nak kata apa? Sebaliknya begitu juga. Suami isteri sayang ke suami. Bagi pula 1 juta. Jadi kita kata, kita semua ni kena usaha buat yang terbaik. Takdir Allah Ta'ala, kita tidak tahu, itu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Semua Nabi alaihimussalatu wassalam telah mengambil kira sebab-sebab dan cara-cara yang boleh menyelamatkan mereka daripada gangguan musuh mereka. Nabi, Rasul alaihimussalatu wassalam pun mengambil langkah keselamatan. Sedangkan mereka telah dibantu dengan wahyu dan dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Wahyu sudah bantu, Allah Ta'ala pelihara dia. Baginda Nabi SAW penghulu orang-orang tawakal. Sayyidul mutawakkilin. Penghulu bagi segala orang yang bertawakal. Nabi kita tu ketua orang yang bertawakal. Apa jadi?
ketua orang bertawakal, telah mengambil kira sebab yang boleh menyelamatkannya, sedangkan Nabi SAW adalah orang yang paling bertawakal kepada Tuhan. Nabi kita orang paling tawakal pada Allah Azza wa Jalla, tapi namun gitu dia tetap mengambil sebab. Jadi kita kena tengok di antara contoh. Contoh amali ataupun fi'li, apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Bila nak pergi perang Uhud. Nak pergi perang Uhud. Nabi mesyuarat dengan para sahabat. Nak pergi perang luar Madinah ke dalam bandar Madinah. Nak pergi luar Madinah ke dalam bandar Madinah. Nak pergi perang. Pemuda-muda kata kita luar bandar. Luar bandar. Ha. Nabi masuk dalam rumah dia pakai dir'aini. Pakai 2 baju rantai. Terkejut pemuda-muda. Nabi pakai baju besi. Ini jadi perang punya ni. Ini perang jadi ni. Jangan main-main. Perang jadi. Sebab pakai baju besi. Wa ala ra'sihil mighfar. Nabi kita pakai topi besi. Sampai di Uhud. Wa aq'adar rumah. Nabi kita ambil tentera-tentera mana dulu atas bukit. Mu jangan lari tempat ni. Waktu perang Ahzab, Nabi SAW gali parit khandak sekitar Madinah. Di mana ruang-ruang yang terbuka digali parit. Bila sahabat-sahabat dihentam, ditekan oleh Quraisy di Mekah, di awal Islam, Nabi SAW benarkan mereka berhijrah ke Madinah, ke Habasyah dulu. Jadi, Nabi SAW ambil langkah-langkah yang berjaga-jaga. Nah, kalau kata Nabi pakai tawakal saja, ataupun Nabi ada apa ni ilmu kebal ni, orang yang duduk cerita ilmu kebal ni kan, ilmu isi, ilmu kebal ni, tikam tak luk, tombak tak masuk ni, panah tak. Kalau tidak, Nabi tentulah dia sudah hajar kepada Sayyidina Hamzah di Uhud, pakai baca ni pak saudara, pakcik, bahaya kita ni. Nah, Nabi sendiri berdarah muka dia. Itu dia panggil ittikhazul asbab. Mengambil langkah keselamatan itu tidak menafikan tawakal. Bahkan dia termasuk dalam tawakal pada Allah Azza wa Jalla, sebab kita ambil sebab dan kita juga berserah kepada Allah. Kita tahu benda ni hanya sekadar alat. Sekadar alat. Maka di sini kita kena ingatlah. Bila Nabi nak hijrah, dia tak keluar secara terang-terang, dia pergi malam. Dengan Sayyidina Abu Bakar. Keluar pula tak direct terus ke Madinah. Pergi terus ke Tanaim je. Baru senang orang nak takat tak. Dia pergi ke gua. Jadi semua para ulama mengatakan bahawa Nabi SAW ketua Sayyidul Mutawakkilin, dia sendiri juga telah mengambil langkah-langkah yang begitu mantap, yang begitu hebat. Untuk apa? Supaya nak ajar kepada kita umat, aku yang memang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi aku masih lagi ambil langkah. Jadi kita macam contoh kita naik kereta, kita pakai tali pinggang, ledar, naik kapal terbang dipaksa pakai pula. Kalau tak pakai, pramugara marah pakai seatbelt. Kereta kita kena paksa juga, tapi paksa, yalah, kalau tak ada, setengah orang ni kalau tak ada taftish, tak ada checkpoint yang kat depan, tak tarik tali ni, tak pakai langsung. Tapi anak suka pakai. Kalau naik bah pun kita pakai. Sebab kadang-kadang bila kita tidur, dia tak kelonsor. Langkah keselamatan pun ada. Keselesaan duduk dalam jalanan pun ada. Jadi kita mengatakan usaha-usaha ni tidak salah. Aneh. Mula-mula undang-undang pakai topi keledar. Setengah-setengah ustaz kita marah. Apa ustaz pakai topi dia tu. Jadi lepas tu kerajaan membenarkanlah. Buat-buat ustaz ni boleh pakai serban, Pak Haji. Buat-buat sip boleh pakai serban juga. Tapi serban dia nipis. Kalau berlaku apa-apa, la samahallah, rebah ke, serban dia tu nipis. Tak macam topi keledar yang lebih kuat. Jadi, tak apalah, semasa-masa ada pandangan, ada ijtihad. Tetapi yang kita nak katanya, setiap kita kena ada usaha dan ada tawakal. Langkah-langkah keselamatan tidak boleh diabaikan, sebab itu tidak menyalahi syarak. Jadi kalau benda yang menyalahi syarak, bolehlah kita jauhkan diri daripada perkara yang tersebut. Baiklah, firman Allah Ta'ala, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Dan sediakanlah untuk menentang mereka, yakni musuh yang menceroboh, segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan
dan dari pasukan-pasukan berkuda yang sedia yang sedia lengkap sedia untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu. Itu dia panggil, katakanlah puak-puak teroris ini dia panggil irhabi. Orang kafir dia panggil irhabi. Sebab pejuang-pejuang Islam ni, mujahidin, dia tak takut mati. Sebab itulah orang kafir panggil dia irhab, mana orang yang menggerunkan dia. Tapi dia terjemuh dengan nama teroris. Teroris jadi jahat pula. Kita nak pertahankan negara kita. Kita nak jaga agama kita. Tiba-tiba orang kafir label kita sebagai teroris. Dan orang-orang Islam yang menjaga negara dia juga gerun. Turut sama mengatakan teroris. Patut dia tak kata teroris, dia kata mujahidin. Mujahidin, apa ni, orang yang menegakkan agama. Tapi bila dia sebut teroris, jadi jahat. Ini masalah yang dibuat oleh. Jadi dalam ini, bila kata al-quwwatu, kan dia kata wa'idu lahum masatut min quwwah turhibu, Nabi Allah kata, maka Nabi tertafsirkan dengan dia kata al-quwwatu huwar ramyu, lontar. Jadi sekarang ni kita tengok rupanya kenapa Nabi tafsirkan kuat tu dengan lontaran. Semua benda dengan lontar sekarang. Tembok, peluru tu keluar, bom lontar dari atas, penangkis dari bawah, semua tu dengan lontaran, dengan kuasa lontaran belaka tu, ar-ramyu. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita kena sedarlah, kita kena faham bahawa al-quwwatu ar-ramyu. Kekuatan itu duduk pada ramyu, lontaran. Jadi baru nampak bila zaman kita ini. Dulu kalau kata berperang, sama ada orang lontar dengan panah, ataupun berdepan. Dia panggil bombarazah, berdepan. Macam-macam ada. Suratul Anfal ayat 60. Dan firmanullah Ta'ala, وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. Maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah daripada rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah. Dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula. Maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaan. Jadi kita tahulah di sini bahawa Allah Ta'ala sediakan untuk kita ini segala peralatan. Sama ada alat makan minum, ataupun alat kesihatan, ataupun alat peperangan, semua disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi surah Al-Mulk ni kita baca tiap malam. Cuma kadang-kadang tak sempat tadabbur, itu jadi masalah kepada kita. Jadi sempat ke tidak tadabbur tak jadi masalah. Baik. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan semua orang mukmin itu dikira baik belaka. Orang mukmin semuanya baik belaka. Juh belaka orang mukmin. Hendaklah kamu banyak melakukan perkara yang mendatangkan manfaat kepadamu. Ihris ala ma yanfa'uka. Sama ada manfaat tu balik kepada dunia kita. Kita buat bisnes, kita buat apa projek, kita dapat rezeki, kita boleh bantu orang, kita boleh buat apa saja kebaikan-kebaikan. Boleh buat kekuatan untuk umat Islam, supaya kita tidak dipermain-mainkan oleh bukan Islam dan sebagainya. Boleh. Wasta'in billahi wala ta'jaz. Mintalah pertolongan dengan Allah, jangan lemah. Jadi orang minta boleh lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Tengok ni. Dan sekiranya bala menimpa kamu, maka jangan kamu kata, kalaulah aku lakukan begini, tentu ia akan jadi begini. Kalau aku tak pergi, tak kena. Kalau dia list sikit tadi, Allahu Akbar. Dia keluar daripada rumah dia 10 minit je, kena langgar kereta dia, hancur. Dia pun menyesal, dia kata, kalau aku tadi, isteri cakap dah tadi, bang, tunggu sekejap bang. Minum air, kejap saya dah buat air. Tak sempat lah, aku tak sempat janji kawan dah. Kalau dia kata, kalau aku minum air, bini buat tadi, delay 10 minit, tak kena. Tak boleh kata kalau.
Oh, Kelantan kata kalu. Kalu, bahasa Malaysia kata kalau. Tak boleh kata kalau. Ha. Kenapa tak boleh kata kalau? Walakin qul qadarullah wa ma sya'a fa'al. Walakin qadarullah wa ma sya'a fa'al. Ha? Tetapi katakan Allah telah menentukannya, mentakdirkannya, dan setiap yang dikendakinya akan dilakukannya. Hak mana Tuhan nak, jadilah. Fa inna law taftahu amal syaitan. Kerana perkataan kalau ataupun lau itu akan membuka peluang kepada syaitan untuk mewaswaskan kita. Nah, kalau kata kalau, dia buka pintu kepada syaitan untuk mewaswaskan kita, maka jangan duk main kalau-kalau tak ada. Kalau-kalau tak ada dah. Tak usah duk main kalau-kalau lah. Jadi ayat ini ada orang baca qadarullah, qadarullah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Maknanya ketentuan Allah Taala tak boleh lagi. Maka di sini Allah Taala, Nabi SAW ajar kepada kita satu sifat, benda yang tak boleh undur ke belakang, jangan diungkit. Kalau aku tak pergi, tak kena. Kalau aku tak datang, tak kena. Kalau aku tak buat, tak jadi. Kalau ni, benda yang boleh menyebabkan kita jadi stres, jadi depression, jadi kemurungan. Kalau, ya kalau nak kata apa? Ha. Kalau aku tak pergi, tak kena. Yang macam kita duk tengok orang-orang yang kena musibah tu. Banyaklah duk ulang kalimah kalau ni. Anak saya aksiden. Kalau dia tak ikut kawan semalam, tak kena. Jadi kita kata tak boleh kata kalau lah kalau benda tu dah lepas. Kalau ni kita nak andaian untuk masa depan. Kalau kita pergi, apa kesan dia? Kalau kita pergi, apa kesan dia? Sebab itulah sahabat-sahabat kita, bila kita tanya dia, kenapa naik kapal sumut? Tahu dah Yahudi kat depan, tapi mereka dengan alasan-alasan yang mereka kemukakan, kita harap Allah Ta'ala kabul lah apa yang hasrat baik mereka itu. Nah, sebab kalau kena apa-apa pun, dia sudah bersedia. Cuma kita, bagi kitanya, berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala selamatkan mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita tamatlah kita dalam bab istikhazul asbab la yunafi at-tawakkal. Ambil sebab tidak menafikan tawakal. Ambil sebab tak menafikan tawakal. Jadi pernah satu masa saya nak Umar tengok orang-orang yang tawak hijau. Umar tanya, siapa kamu? Dia kata, nahnu al-mutawakkilun. Kami ni orang tawakal, Khalifah. Tak payah hijau apa, tunggu sini ya. Projek datang, hak rezeki mari kita makan, tak ada kita puasa. Umar marah. Umar kata, la antum mutawakilun. Mutawakilun ni mana orang pemalah, menyerah diri tanpa sebab. Tidak dibenarkan dalam syarak. Kita menyerah diri tanpa sebab tak boleh. Kita kena apa? Kita kena ambil langkah-langkah dulu. Lepas seperti dalam hadis. Seperti dalam hadis itu, aqilha wa tawakkal. Aqilha wa tawakkal makna ikat dulu unta kamu ni, barulah serah kepada Allah Taala. Kalau kita kereta sekarang, kita kunci kereta lock dulu. Dah, pakai remote dia siap-siap. Bismillah, tawakal Allah, baru kita tinggal. Ni kereta tinggal dengan suih ada kat dalam. Tawakal Allah, moleklah tu. Tawakal lah, tunggu balik jalan kaki. Sebab orang panggil tawakal tak kena pada tempat. Tawakal apa lagu tu? Nah, orang tawakal ni orang yang buat benda yang baik-baik, yang sudah ambil langkah keselamatan, baru nama dia tawakal. Kalau tidak, nama dia tawakul. Tidak betul. Baiklah. Muka surat 173, hukum mengingkari qadar. Jadi kalau orang tak percaya pada takdir, macam mana? Sesiapa yang mengingkari qadar, sesungguhnya dia telah mengingkari satu asas daripada asas syariat dan akan menjadi kafir. Sesiapa yang mengingkari qadar, sesungguhnya dia telah mengingkari satu asas daripada asas syariat dan akan jadi kafir. Kata sebagai ulama salah rahimahullah ta'ala, berdebatlah dengan golongan qadariyah. Qadariyah ni orang yang menafikan takdir Allah. Dia kata tak ada. Tak ada takdir, apakah jadi gitu ya. Kita kena berdebat dengan puak ni dengan ilmu. Sekiranya mereka mengingkarinya, kita tunjuk pada dia takdir Allah Ta'ala dengan hadisnya, dengan Qurannya, dengan kata-kata ulama salahnya, dengan apa. Dia ingkar juga, dia kata, tak ada takdir. Tak ada qadar, tak ada apa. Maka orang ini dikira apa? Maka mereka telah kafir. Na'udzubillah. Jika mereka menerimanya, mereka akan berbantah. Jadi puak-puak qadariyah ni suka berdebat.
suka main hujah. Jadi kita yang tak suka berdebat dengan orang ni tak usah duduk main-main ya. Nah, kita kata habis masa, rugi kira-kira duduk main dengan benda-benda yang tidak ada memberi pulangan kebaikan kepada kita. Dia pun kalau dia nak dengar kita ajar. Tapi kalau dia tak dengar buat apa kita duk ajar dia? Kita lawan je lah nak kata apa. Baiklah para jemaah sekalian, itu jelaslah hukum orang yang mengingkari qadar, dia panggil puak qadariyah. Kalau kita nak baca panjang ada lagi. Dalam kitab-kitab Al-Firaq yang menunjukkan tentang siapa dia qadariyah, siapa dia. Tapi yang penting bagi kitanya, kita sudah dalam kitab ni, kita rukun iman yang ringkas ni, cukuplah kita kata kita dengan takdir Allah Azza wa Jalla, maka dengan takdir Allah Azza wa Jalla, dapatlah kita selamatkan kepahaman kita yang baik, kita serahkan diri kita kepada Allah setelah kita mengambil langkah-langkah keselamatan, insya-Allah. Baiklah, sebagai penutup, natijah beriman dengan qadar. Natijah mana kesan, asar al-imanu bil qada'i wal qadar. Apakah kesan dia? Apakah natijah dia? Apakah kebaikannya? Dalam buku ringkas ni ada 4 kebaikan. Kita cuba baca. Beriman dengan qada' dan qadar mempunyai natijah dan kesan yang baik. Asar dia sangat besar. Yang mengembalikan kebaikan kepada ummah dan individu. Maknanya kebaikan itu balik kepada orang ramai ataupun balik kepada seorang-seorang. Antaranya ialah ia akan menghasilkan pelbagai jenis ibadat yang soleh dan sifat-sifat yang terpuji seperti sifat ikhlas. Sebab apa membuat ni? Kita tahu ini semuanya takdir Allah Ta'ala suruh kita buat. Bertawakal kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Kita dah ambil langkah-langkah keselamatan, langkah berjaga-jaga yang baik. Tapi kalau tak lepas juga, kita kata kita dah usaha. Takutkan siksaan Allah Azza wa Jalla. Sebab kita tahu sekarang ni, Allah Ta'ala takdirkan satu benda kepada hamba dia. Tetapi, bagi kita yang belajar takdir ghair mubram, takdir mu'allak, boleh berubah. Maka kita cuba ubahkan, yang mampu kita ubah, jadi kita ubahkan dia. Jangan tak ubah. Dan takut sengsaannya mengharapkan mengharap dan berbaik sangka, husnuzan billah, sabar dan kuat semangat, menentang perasaan putus asa. Ini penting sekali. Ada setengah orang ni bila dah kena ujian, dia jadi stres, depresi, putus asa dah. Tak apalah aku mati baik pada hidup. Baik aku mati dari hidup. Hidup pun tak ada guna. Jadi itu dia panggil tidak elok lagu tu. Jadi kita kena, bila kita tahu tentang takdir Allah, kita redha dengan ketentuan Allah, mengesahkan Allah dengan bersyukur kepadanya, gembira dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Kita gembira dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dengan rahmatnya, tawaduk kepada Allah, meninggalkan sifat takbur dan bongkak, banyak memberi nafkah pada jalan Allah kerana yakin dengan Allah. Jadi orang yang tahu takdir Allah Ta'ala, dia yakin. Aku ni kalau aku bagi 1,000, banyak tu ya bolehnya. Kalau aku bagi 10,000, banyak sikit. Kalau aku bagi 100,000, banyak lagi. Habislah duit aku. Tapi kita yakin. Usaha-usaha yang kita buat, kita sudah yakin bahawa setakat yang kita ada usaha ni, 100,000 tu masuk balik bulan depan. Jadi kita jadi berani untuk sedekah. Ini setengah orang ni penakut nak sedekah ni sebab bagi dia tak yakin dah. Tak yakin Allah ganti dengan yang lain. Jadi kita berani, orang berani ni, cuba tengok orang berani. Ramai orang berani, dia tak mati di tempat medan perang, dia mati dalam rumah. Contohnya, Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Khalid ibn Walid ni dia lead peperangan zaman jahiliah lawan Nabi. Bila masuk Islam, dia lawan puak-puak kafir. Bila Nabi wafat, dia duduk bawah Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya, macam-macam ma'arik yang dia masuk ma'rakah. Tapi sudah-sudahnya, dia gimana? Mati dah tilam. Jadi, orang yang berani, tak takut. Tapi itulah bila ana dengar ulasan daripada sahabat-sahabat kita yang ikut sumuk ni, Allah Ta'ala beri keberanian pada dia. Kita ni nak naik laut, nak pergi ke pulau, naik 40 minit tu rasa Allah Akbar, sempitnya dunia.
Nak bergombok berbong, takut. Macam mana orang duduk boleh sebulan atas laut tu? Ha, dengan kepungannya, dengan drone-nya, dengan Masya Allah, tabarakallah. Allah yahfazum, Allah yahfazum. Nah, jadi orang-orang yang tinggi darajat tawakal dia, tinggi darajat dia punya, dia tahap takdir qada dengan qada iman dia, dia tak takut. Takut apa dia? Kalau Tuhan dah tentu kena, kena kita. Kalau Tuhan tentu tak kena, tak kena. Memadai dengan segala yang ada serta mempunyai kemuliaan diri, mempunyai semangat yang tinggi, teguh, tekun, melakukan kerja, sederhana ketika susah dan senang, membersihkan diri daripada sifat hasad. Orang yang hasad ni tuan-tuan, orang yang tidak yakin dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Itu sebab tu dia jadi hasad. Kalau dia yakin, kenapa kita nak hasad dengan orang? Allah takdirkan kita hanya boleh 10,000 sebulan, tapi sahabat kita boleh 100,000. Musuh kita boleh 1,000,000 sebulan. Itu takdir Allah. Kenapa kita nak dengki dengan dia? Jadi usaha kita dah usaha, takkan ni kita dapat, kita redha. Tapi masalahnya ahli-ahli para husad wal fusak, orang-orang yang dengki dengan orang ni, hidup dia dalam keadaan kemurungan, stres, sakit hati. Sebab dia tak boleh terima takdir Allah Ta'ala kepada orang lain. Dia nak ke dia je. Ya aku kaya, orang lain jangan. Itu yang punca dia. Murni fikiran daripada perkara khurafat dan karut yang mempunyai jiwa yang aman serta pemikiran yang tenang. Mana setiap poin ni kalau kita nak syarah memang ada poin je. Tapi cukuplah kita baca dulu. Nantijah kesan yang kedua, beriman dengan qada dengan qadar. Orang yang beriman dengan qadar hidup di atas landasan yang betul. Nikmat tidak menjadikannya seorang yang sombong. Kita tahu ini takdir Allah, ini rezeki Allah beri. Dia tidak berputus asa dengan musibah yang menimpa. Dia yakin bahawa musibah yang menimpanya adalah dengan ketentuan daripada Allah untuk mengujinya dan tidak mudah melenting, bahkan bersabar dan mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita sabar, kita harapkan Allah Ta'ala beri pahala kepada kita. Ini yang kedua ni penting sangat. Penting sangat. Contohnya, yang ada setengah pemuda-pemuda ni anda dapat maklumat lah bahawa macam mana nak buat. Sehingga dia dikatakan anak derhaka. Kalau mak dia mati, tidak diizinkan menantu sentuh mayat. Puncanya sebab mak dia tanda anak orang lain. Budak ni masuk you, dia bergawe dengan orang lain. Bergawe ni, apa ni, jumpa pasangan lain lah, makwa lain. Gawe, Kelantan kata, dia bergawe dengan orang lain. Jadi kita kena istihar, kena maklumkan kepada ibu bapa, sewaktu belum terjadinya perkahwinan, bolehlah kita pujuk anak. Mak dah janji dengan makcik kau. Anak mak ngah kau ni pun bukan kurangnya mengaji you juga, comel orangnya, baik akhlak, ngaji Quran pandai, dah sopan santun. Aku dah kenal daripada dia budak lagi. Jadi marilah. Jadi, apa ni, anak dia kata, saya ada gawe dia pula keni lutung, tutup aurat. Oh, menyombong. Jadi kita cubalah pujuk-pujuk dengan kriteria keagamaan yang ada tadi pun boleh, dengan sifat-sifat watak sebagai sopan santun pun boleh. Tapi takdir Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya, anak kita tetap tak nak berubah, nak juga dengan gawe dia yang keni lutun tadi. Nak kata apa? Ketika itulah kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi taufik, budak ni jadi orang baik, bila dah kahwin nanti dengar kata suami, dah. Daripada tak tutup aurat, daripada ya macam-macam. Jadi tak payahlah duduk amaran keramu ni, kalau menikah juga, aku tak izin sentuh mayat aku, kalau aku mati tak usah balik lah. Kenapa nak berdendam sampai begitu sekali? Kita tahu ke tidak, takdir Allah Ta'ala bertak seorang nak kahwin ni daripada masa dia lahir lagi, masa dia 40 hari itu sudah ditulis dah. Ajar dia, jodoh dia, di mana tempat dia, tanah kubur dia, sudah dia tahu. Kita ya tak tahu. Tapi usaha kena ada. Tapi kalau usaha tak berjaya, ketika itulah kita kembali kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Yang ketiga, beriman dengan qadar boleh menjaganya daripada anasir kesesatan dan kesudahan yang tidak baik, dipanggil su'ul khatimah. Kerana dia sentiasa berusaha untuk terus beristiqamah dan memperbanyakkan amal soleh
serta menjauhi perbuatan maksiat dan perkara-perkara yang membinasakannya. Jadi kita tahulah, kita jagalah. Jadi kita tahu benda-benda tak baik, bahawa kita takdir Allah Ta'ala ini mengatasi segala-galanya. Jadi kita usaha. Usaha kita buat yang terbaik untuk mendapat yang terbaik supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala matikan kita dalam keadaan baik. Jadi kita kena usaha buat benda baik. Barulah kita dapat husnul khatimahnya insya Allah. Nah, itulah suasana yang ada pada kita sekarang. Yang keempat, beriman dengan qadar menjadikan seorang mukmin mampu menghadapi bencana dan kesusahan dengan hati yang teguh serta keyakinan yang penuh dan terus melakukan sebab-sebab yang boleh menyelamatkannya. Itu di antara bila beriman, kita walaupun kita apa saja pun kita yakin. Kita sebagai pendakwah. Kadang-kadang orang ugut macam-macam. Mu ni kalau cakap benar akan disekat, akan dihalang, ditarik tauliah ke, kena tukar kerja ke, turun pangkat. Kita kata takdir Allah Ta'ala. Benda yang benar yang kita tahu, kita nyatakan. Orang boleh terima, Alhamdulillah. Tak boleh terima, kita dah jalankan tugas. Tapi kalau semua benda takut dengan orang belaka, oh ni nak cakap tak boleh, nak cakap ni tak boleh, tak boleh, ni tak boleh. Setengah orang tu dia guna istilah, jangan cakap ni, nanti terpijak wayar, meletup. Maknanya kau akan dibuang kerja lah. Nah, setengah orang jangan cakap ni, terpijak ekor, nanti orang rak balik. Kita kata, iyalah, kalau benda tu benda betul, kita cakap je lah. Pijak wayar ke, tersepak wayar ke, terbalik meja ke. Kalau kita yakin bahawa ketentuan Allah Ta'ala menentukan segala-galanya, kita akan jadi berani, insya-Allah. Tapi punca kita jadi lemah, lembek, tak bermaya ni punca dari mana? Punca dari kita yakin tak yakin. Sebab itulah kita ini diakhiri dengan hadis, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Nabi kata peliklah bagi seorang mukmin itu, semua urusan orang mukmin ni pelik belaka. Kalau dia dikena sarra syakar. Bila dia dapat benda yang senang, dia syukur. Fakana khairan lahu, maka itu yang terbaik bagi dia. Dan wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia kena benda yang mudarat, dia sabar. Musibah dia sabar, itu yang terbaik bagi dia. Hadis dalam Muslim. Jadi alhamdulillah, natijah kesan daripada beriman dengan qada dan qadar ni, kita jadi tenang, kita jadi manusia yang baik, manusia yang berani menghadapi cabaran, manusia yang berani untuk menyatakan kebenaran. Sebab kata di dalam asar, orang yang bakhil tidak menambahkan kekayaan, orang yang takut tidak memanjangkan umur. Orang yang takut tak panjang umur. Manakala umur mati 57 tahun, dia tak pergi berperang pun mati banyak tu juga. Tapi kalau takdir Allah Ta'ala, dia umur dia pergi perang 10 kali. Tapi yang ke-10 tu baru mati. Sebab itu takdir Allah Ta'ala, umur dia di situ. Ingat kata-kata hikmah ni, menarik. Orang yang bakhil tidak menambahkan kekayaan. Sebab takdir Allah Ta'ala menyatakan bahawa harta dia, rezeki dia banyak tu. Orang yang penakut tak menambahkan umur, tak memanjangkan umur dia, sebab umur dia telah ditakdir oleh Allah. Cuma kita nampak dia ni penakut, jaban. Orang ni orang berani, masing-masinglah kita ada peluang-peluang yang ada. Cuma janganlah orang panggil, orang Kelantan kata jangan terbolah. Terbolah ni jangan, apa tu abang? Terbolah ni maknanya tidak teliti. Oh, oleh kerana saya ni betul, saya pergi marah dengan orang tu. Tak apa, peringkat akhir kali orang tak panggil dia ceramah, dia orang tak beri ruang untuk dia berdakwah. Kita kata rugi. Peluang nak menyampaikan ilmu yang benar, Alkitab was sunnah yang sahih kepada masyarakat ini penting. Jadi langkah-langkah keselamatan, langkah-langkah penjagaan itu juga penting. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmati tatimmus salihat. Alhamdulillah pada petang ini 2/10/2025 khatamlah kita ini sebanyak 29 siri kuliah. Alhamdulillah alladzi binikmati tatimmus salihat. Jadi alhamdulillah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil rabbil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau kurniakan kepada kami keimanan yang jitu, iman yang murni daripada sebarang unsur-unsur yang tidak baik, yang menyalahi syarak, yang menyalahi sunnah,
dan berikanlah kami cinta kepada sunnah, beramal dengan sunnah, mencintai orang-orang yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berilah kepada kami suka belajar, suka menuntut ilmu, sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul, hubbun Nabi, bittiba'i sunnatihi wal amali biha wat tamassuki biha ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Dan juga kami mohon pada petang yang mulia bahagia ini supaya engkau berilah pertolongan kepada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, para peserta rombongan di dalam sumut yang berada di lautan, sama ada yang sudah ditangkap oleh penjenayah, yang sudah diculik oleh penjenayah ataupun tidak, selamatkanlah mereka, bebaskanlah mereka, dan sampaikan mereka ke destinasi yang nak disampaikan, ataupun kembalilah mereka kepada keluarga mereka salimin, ghalimin, mustabshirin. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah fid darain. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi insyaAllah untuk CD yang berikutnya, kita dah pilih sebuah kitab yang menarik. Nama dia Mahasinul Islam ataupun Keindahan Islam. Cari kitab ni dah. Mahasinul Islam. Nama dia Keindahan Islam. Kitab ini diterbit oleh Telaga Biru, diterjemahkan editorialnya oleh Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Editor dia. Tapi kitab ini ditulis oleh beberapa orang pensyarah di Madinah. Saya hanya editor terjemahan. Editor terjemahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita. Menarik kitab ini insyaAllah. Dia penuh dengan hikmah. Kenapa hikmah, kenapa solat, kenapa puasa, kenapa zakat, kenapa sedekah. Kenapa dalam bab pusaka wanita boleh satu, laki-laki boleh dua. Jadi menarik untuk kita perbincangkan, untuk kita bahaskan insya-Allah. Jadi cari kitab ni. Dalam sidang yang akan datang kita mula kita Mahasinul Islam, Keindahan Islam ini insya-Allah. Baiklah, terima kasih kepada pihak berlokal yang telah menaja majlis ilmu kita. Walaupun di petang hari, tapi insya-Allah kita ada rakaman lagi yang kita boleh manfaatkan kepada sahabat-sahabat kita yang tidak berkelapangan pada waktu ini. Mereka boleh tengok lagi siaran ulangan. Alhamdulillah. Dan siri Rukun Iman kita lengkap dalam playlist ada di YouTube Halaqah Abu Anas Madani daripada siri 1 sampai ke siri yang terakhir ini. Jadi tuan-tuan boleh bawa kitab, boleh talaki balik, boleh ngaji semula kata orang, dan boleh ambil manfaat insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada lokal ihsan di atas tajaan majlis ilmu yang bermanfaat ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.